Muslimin sedang jamaah sekalian, sama-sama kita melihat hari ini sedikit asar untaian kibarus sahabah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengenai detik-detik kegelapan yang bakal kita lalui di dunia ini, dan apakah obor yang dapat menyelamatkan kita daripada. Lazimnya manusia ni memang tak suka gelap. Tak ada manusia yang sanggup berdepan dengan keadaan gelap tadi. Melainkan bila gelap, kelang kabut. Bila gelap je, jawabnya kelang kabut lah. Manusia mencari apa? Mencari cahaya. Dalam bentuk gelap biasa ni, kelang kabut lah kita mencari dian. Elektrik padam, cari apa? Dian. Yang penting ada cahaya. Walaupun kecil, tapi ada cahaya. Atau cari torchlight, lupa pula letak kat mana, mampus. Ya. Sebab apa? Kita masa cahaya ada, tak kisah. Cahaya hilang, baru teringat dian, teringat torchlight dan seumpama. Itu hubungan dia. Bila gelap, kita mencari cahaya. Cuma orang kata gelap ni gelap lain macam. Apa kata beliau? Az-zulumatul khams was-siraju laha khams. Abu Bakar Siddiq, kegelapan ni ada 5 bentuk. Dan cahaya untuk kamu selamat dan keluar daripada juga ada 5 bentuk. Beliau mulakan dengan apa kata dia? Gelap pertama apa dia? Hubbud dunya zulmatun. Gelap pertama apa dia? Gelap kerana cinta dunia. Rupanya cinta dunia akan bawa kita kepada apa? Kegelapan. Bukan tak boleh ambil dunia, tapi cinta dunia. Kan ada kita punya simpulan bahasa. Cinta tu buta, kata dia kan. Bila buta apa jadi? Orang buta cinta ni dia ikut aturan ke tak? Tak ikut dah, kan? Maka keluarlah pula bidalan yang lain. Menandakan betapa butanya dia. Apa dia? Pinang-pinang tak dapat. Tuan-tuan pernah minang tak? Bila kau pinang tak dapat, bahasa buta dia apa? Pujuk-pujuk bawa. Itulah buta. Itu bahasa kita kan. Dalam konteks masyarakat kita, itu di atas gambaran betapa butanya dah. Buta apa? Dia dah buta dah. Yang wanita ada mak ayah dia, ada baris dia, saudara mara dia, dan ada cara nak ambil dia. Tapi kerana dah cinta tu buta, pedulikan semua tu. Yang penting apa nak dapat. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, ingat, cinta dunia ni akan menyebabkan kamu terhumban dalam kegelapan. Dan gelap cinta dunia ni hebat. Siapa sebut? Allah sebut. Nabi sebut. Allah sebut apa? Mengapa kita besok ramai terlantar kat neraka? Antara sebab apa? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kehidupan kamu kat dunia, kata Allah, telah banyak memperdayakan kamu. Berdaya makna apa? Berdaya makna apa? Kita patut buat cara A, kita buat cara B. Patutnya nikah elok, pergi pelari gitu. Makna apa? Cara itu cara hawa nafsu. Tinggalkan cara yang betul, buat cara tak betul, makna apa? Kita menempah kemurkaan. Dan Nabi sebut gambaran cinta dunia yang paling hebat apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badirul bil a'mal salih fitanun ka qita'il lail mazlum. Nabi kata, bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal salih sebelum sampai saat fitnah yang penuh dengan kegelapan. Dia kata gelap. Apa kegelapan dia? Nabi gambarkan betapa dahsyatnya gelap. Kata Nabi,
Pada waktu itu Nabi kata apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yamshi kafiran. Pada saat kegelapan tu kata Nabi, orang yang beriman paginya, kufur petang. Beriman petangnya, kufur paginya. Betapa dahsyat gelap tu sampai merubah apa? Merubah status iman. Maknanya benda ni bukan benda kecil. Dia benda mencorakkan iman, kufur. Lagi satu apa? Syurga, neraka. Jadi maknanya soal kegelapan ni bukan kegelapan yang main-main. Puncanya apa Nabi kata? Puncanya Nabi kata, yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya. Pada saat itu Nabi kata apa? Orang sanggup jual agama sebab nak dapat dunia. Rela hilang agama. Agama apa? Nilai agama tu hilang. Contoh hari ni kan. Apabila agama tak hilang agama ni, amanah. Hari ni amanah dah menanah dah. Kamu diberi amanah sebagai pegawai penyiasat. Untuk jaga barang kes. Sebab ni kes kamu kena jaga kes ni. Tiba-tiba yang jaga kes, makan barang kes. Tak ada banyak, 25 juta kan. Baca cerita ni tak? Kita tak sampai maklumat orang sini. Kan? Patut dia ni pegawai yang jaga. Kalau nilai Islam masih ada maknanya apa dia? Tak kena ni, tak kena. Aku ni dia bertanggungjawab kau untuk menjaga ni. Tiba-tiba lantaran gelap apa? Dah gelap nilai tu. Yang ada apa? Nilai nampak duit, nampak kaya. Jadi padam nilai amanah. Padam nilai tanggungjawab. Itu agama aja. Orang jual agama sebab nakkan dunia. Nabi kata akan berlaku detik ni. Detik di mana ramai orang sanggup hilang agama. Hilang tanggungjawab, hilang amanah. Habislah, jujur tak ada, ikhlas dah tak ada dah, habis dijual nilai-nilai ni untuk dapat kaya, terkenal dan seterusnya kan. Itu yang berlaku kan? Berlaku tak? Berlaku. Allahu Akbar. Nak dapat pangkat, wallahu alam, ni cerita yang disiarkan dalam akhbar-akhbar kita. Sanggup keluar 1,000, nak tambah 1 paku. Sanggup 1,000 pun dipinjam. Sebab nak dapat sepaku lagi. Dapat cara ini macam mana? Yang tu, yang lain pun sama kan? Nak dapat jawatan sanggup. Tentu kalau kita dapat penjawatan ni, hasilnya macam mana? Hasil jawatan haram ke halal? Sebab dia dapat dengan cara haram, hasilnya halal. Ada seorang pemuda yang saya temui di satu ceramah di Jalan Ampak. Alhamdulillah. Lepas ceramah dia jumpa saya, ustaz, dia tak tanya sangat. Dia kata, apa dia? Saya ni accountant. Tapi masa dapat jawatan ni, saya calon nombor 2. Andainya pertama tolak, barulah saya dapat. Tapi sebab bapak saya ni orang besar, kabel besar, akhir nombor 1 jadi nombor 2, nombor 2 jadi nombor. Macam mana tu Ustaz? Saya kata apa? Entah ni dah garu cendana pula. Entah rasa betul ke tak betul? Salah, saya tidak tanya tu. Macam mana nak buat? Setidak-tidaknya dia mula rasa apa? Berdebar dengan. Berapa tahun dah? 10 tahun. Macam mana saya nak buat? Sebab Nabi kata apa? Tiap-tiap sesuatu yang terbit daripada yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin. Sesuatu daging yang terbit dengan as-sukhtun. Sukhtun apa kata para ulama? Disebut antaranya Al-Imam Al-Syekh Sya'rawi, Syekhul Azhar. As-sukhtun itu makna apa dia? Sesuatu yang kamu dapat tidak ikut jalan syariat. Kita buang syariat, ambil cara kita. Buang syariat, ambil kabel.
Syariat buang. Syariat kata apa? Ambil dengan, apa namanya? Kelayakan kita. Tapi sebab kita ada kabel, buang syariat, pakai kabel. Saya kata kalau ikut rezeki adanya, yang entah makan sama hari ini haram. Tak macam mana kan? Dah cara dapat, haram. Habis itu Ustaz macam mana nak halal kan? Saya kata, dalam bahasa mudah ni kau dapat, cari mamat ni balik. Apa nak buat? Pertama, minta halal. Sebab itu hak dia. Hak dia. Contoh accountant ni berapa sebulan accountant? Kita anggap 4,000 je kan? 4,000 10 tahun. 4,000 kali 12 kali 10. Yang dimakan siapa? Kita, isteri, anak. Pertama minta halal. Kalau dia tak halal Ustaz, tak halal kena bayar. Sebab tu hak dia. Cuma lazim orang kita letak lagi tu kan. Cuma nak ceritanya ini akibat cukup fatal. Dia salah langkah dalam kehidupan. Andanya dia tak ada, maka hendaklah kamu yang Nabi ajar bersedekah untuk dia dengan niat untuk dia. Dah silap. Dan bertaubatlah sebanyak. Itu cara untuk berdepan dengan dosa. Bila orang tu dah tak ada. Nak sebutnya apa dia? Nak sebutnya dunia ni gelap. Sampai kita terlupa nilai agama. Kita lupa nilai amanah dia. Habis kita langgar. Nabi kata, ya bi'udina bi'aradid minad dunia. Kamu akan sampai ke zaman ni di mana agama dah lagi tak dipandang bernilai. Bahkan sanggup dijual untuk mendapat dunia. Hebat manusia buru dunia. Hingga mereka gelapkan semua nilai agama. Itu Nabi sebut. Jadi maknanya apa? Cinta dunia dia besar. Dia punya akibat. Itu satu. Dan sebuah hadis Imam Nawawi, Nabi gambarkan yang lebih hebat daripada ini. Bila dunia dah merasuk dalam diri. Apa kata Nabi? Dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah. Waqala Rasulullah SAW, Iza azzamat ummatid dunya. Bila umat aku nanti, kata Nabi, telah menjadikan dunia sebagai azam, tekad, cita-cita, semuanya dunia. Semua dunia. Nak diberunya apa? Pangkat, harta, kedudukan, kekayaan, semua ni. Hidup dia dah betul-betul fokus kat dunia. Itu dunia kan? Ada orang dia kalau tak ada kedudukan kan dia rasa resah. Dan dah pula kawan dapat datuk dah, dia atuk aja. Kawan datuk. Tu kan. Kadang-kadang heran juga kan. Aku apa korang? Takkan atuk aja. Ada orang gitu. Benda ni bahaya. Bila dunia, akibat apa? Akan datang penyakit lain tu. Penyakit apa? Riak, ujub, suma'ah, dia akan datang. Saya nak cerita benda ni kan ternyata betul sebab apa? Sebab pengalaman. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang di sini ada datuk, nak beritahu tak? Ustaz tak panggil saya datuk tau. Ustaz tak address saya, gitu. Tapi ada surau yang saya nak pergi sampai ceramah. AJK dakwah beritahu, Ustaz dekat sini, ini golongan kayangan. Saya kata bila mereka turun, punya istilah apa? Atas-atas ni, Datuk ramai, Datuk Seri ramai, Tan Seri pun ada. Jadi Ustaz masa nak mula ceramah kan, tolonglah address dia orang ni sikit. Oh, kena address. Ni rumah, nak address apa rumah Allah ni? Tuan-tuan, kalau PM bercakap, depan ada menteri apa, dia akan sebutkan? Contohlah saya ada PM tu. PM tu saya lah konekan. Depan ada apa? Ada TPM, ada menteri. Saya address nama. Address kan? Bila dia bercakap je, dia kata, Ya amat berhormat Tuan Perdana Menteri,
Kalau majlis pertanian, yang berhormat, kan gitu. Entah macam tak pernah hati belaka ni apa hal. Dia akan ada juga kan, walaupun dia TPM, tapi dia ada juga rakan-rakan ni. Bila agung bercakap, sultan bercakap, dia ada tak ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia ada? Allah, Rasul aja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Better, kan gitu je kan. PM ke depan tu, TPM menteri tak kisahlah. Sebab dia yang paling tinggi protokol di majlis tu. Dia ada. Ni kita di rumah Allah ni. Saya besar. Minta address. Siapa address lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di rumah Allah. Zat yang paling agung. Yang mencipta kita. Jadi, sesiapa yang ada gelaran, tolong gantung kat pagar. Balik ambil. Woi, marah woi. Marah. Habis ceramah masih minum, kata je ke dakwah. Dia orang kecil hati. Ustaz, kecil hati apa? Dia seorang ada hati. Orang lain tak ada hati. Marah ni. Tuan-tuan, masa talqin, orang ada tak? Wahai Tan Sri Semai Abah. Oh, ada tak? Kau nak mampu tanpa malaikat itu? Orang tak ada. Tapi kita dah sampai satu peringkat dunia kan, kalau tak sebut, dahsyat. Sebab tu katanya bila mereka dah fokus kat dunia, dia akan bangga dengan seluruh yang namanya dunia, termasuk segala gelaran, kedudukan. Dan bila itu berlaku, apa dia kata? Kembagaannya dah bertukar daripada akhirat ke dunia, daripada iman ke apa berlaku. Nabi kata, pertama, ini kesan paling besar Nabi sebut, akibat cinta dunia. Apa kata Nabi? Nuzi'at minha haibatul Islam. Allah cabut kehebatan Islam. Tuan-tuan, ini masih lagi bulan Maulid kan? Apa Quran kata tentang umat Muhammad ni? Siapa Allah sebut Muhammadur Rasulullah. Lepas Allah kata apa? Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Syidda 'alal kuffar. Dan orang yang bersamanya bersifat tegas, keras, tak ada puak-puak. Tapi kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau, syiddat maknanya apa? Hendaklah orang kafir melihat kamu dengan wajah seram, gerun, takut. Jangan. Tiba-tiba kalau dah tak ada ni, kata Nabi apa? Bila kamu dah tak lagi ikut macam mana Nabi buat, Allah cabut rasa hormat, rasa gerun. Sampai sampai arak bernama timah. Kalau kafir cakap, kau biar betul mu timah ni, kau puak Islam tu marah macam mana? Dah, timah. Ada yang kisah. Kita bimbang pak kata Nabi kata saat akan dicampak kata balik. Berani pada kafir, kecut pada, sebab izzah dah dicabut. Nuzi'at minha haibatul Islam. Allah cabut kehebatan Islam. Dulu bak kata Nabi apa? Nabi kata apa? Aku diberikan kehebatan apa? Kegerunan musuh 3 bulan sebelum pergi main. 3 bulan. Itu dah terbalik tadi kan? Dah terbalik. Punca apa kata Nabi? Punca mereka telah meletakkan dunia sebesar-besar tekad mereka. Mereka dah gelap dengan agama mereka. Dah tak heran. Yang kedua Nabi kata hadis apa dia? Kemudian apa yang akan berlaku? Mereka meninggalkan kerja paling utama untuk mekalkan segala terbaik. Sebenarnya Quran menyebut ada 2 unsur penting kita nak ajakkan jadi terbaik di kampung, di negeri, di negara, di dunia. 2 sifat ni kekal sampailah ke peringkat dunia. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Sifat 2 ni mengekalkan kita sebagai terbaik. Surah Al-Imran tu kan. Allah sebut surah apa dia? Allah ingat kita tentang
Wajah terbaik dia tetap berdua besar. Lepas tu saya kutip kata, kalau dua ni tak ada, kamu tak lagi memiliki sifat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan Nabi kita, bila kamu tinggalkan dua tugas asasi kamu ni, dua tugas besar kamu ni, apa pula berlaku? Kata Nabi, khurrimat barakatil wahyi atau kama qala. Allah haramkan kau mendapat keberkatan wahyu. Memang kita masih baca Quran, kita masih bersama Quran, ada program Al-Quran. Tiba-tiba kata Nabi, kalau kamu tinggalkan dua tugas penting, Allah haramkan kau menikmati keberkatan Quran. Quran dah tak berkat. Dan Nabi pernah dalam surah Al-Furqan, Allah sebut apa? Statement Nabi kan? Ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu li hadzal Qur'an mahjura. Wahai Allah, umat telah menjadikan Quran ini sebagai mahjura. Mahjura apa? Ada. Tapi bukan hukumnya. Bukan hukumnya bacaan. Ada. Bukan pelaksanaannya, tapi ditampal merata-rata. Ada. Hukumnya di mana? Hukumnya tak. Mahjura. Karena itulah muslimin sekalian jemaah sekalian, ini benda-benda bahaya. Cinta dunia ini sampai ke peringkat kita menimpah bahaya cukup besar. Dan saya sebut sekali, bila sebut cinta dunia apa? Sebelum surah antara surah Al-Hadid ayat 20, Allah kata apa? Ya'lamu, ketahuilah kata Allah, anna, semuanya kata Allah dunia apa? Tak ada, tak bukan la'ibun walahu, permainan, kemudian lahun, kelalaian, kemudian kamu berbangga-bangga dengan harta benda kamu, berbangga-bangga dengan anak pinak kamu, keluarga kamu. Itu cerita dunia. Dan kita berdepan dengan sikap hari ni kan, di merata tempat, merata isu. Cinta dunia. Kegelapan ni, jawabnya apa? Disebut oleh Nabi SAW. Berdasarkan asal apa kata dia apa dia? Bila kita dah gelap, kita nak cari terang. Terang ni apa dia? Kata Abu Bakar Siddiq, hubbud dunya zulmatun wa sirajulaha taqwa. Cinta dunia itu kegelapan, dan obor dapat menyelamatkan kamu apa dia kata dia? At-taqwa. Mana apa kamu kembali kepada ketaatan. Taqwa dengan mana apa? Kita kembali mentaati Allah. Taqwa dengan mana apa? At-taqwa imtisalu awamillahi azza wa jalla. Sebut oleh para ulama gitu kan. Al-Ghazali sebut, Siddiqi sebut. Taqwa apa? Bermakna macamlah khutbah sebut tiap-tiap hari tu kan, tiap minggu tu. Apa dia? Mentaati seluruh titah perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Cuma di sana ada sedikit komentar daripada para kibarus sahabah berdasarkan apa yang Quran sebut tentang sifat-sifat muttaqin. Osman bin Affan mengatakan apa dia kata? Kalau kita rasa nak mengesan tentang kita bertakwa ni, Osman kata, "Khamsunhunna alamatul muttaqin." Kata Osman, lihatlah tanda-tanda dan alamat yang dinamakan muttaqin. Muttaqin ni orangnya ada tanda, ada sifat macam kita kan. Dan perlembagaan orang Melayu ni sifatnya macam mana? Baca perlembagaan tak? Apa kata perlembagaan orang Melayu ni apa? Pertama, dia bercakap bahasa Melayu. Dia makan macam Melayu. Macam semalam kan saya pergi satu surau tu ada tanam macam-macam pokok, macam-macam ulang. Akhirnya dia tanya, Ustaz nak balik? Ustaz makan tak pucuk ni? Pucuk apa Ustaz? Ustaz tak pernah dengar. Ustaz ni Melayu ke bukan? Seteruknya soalan. Anak kata anda Melayu asli saya, kampung Ganyah Mari punya. Buah putat pernah makan? Saya kata buah putat tak ada, buah mangga makan. Dia putari. Rupanya macam buah rambas si putat rupanya. Saya tak pernah tengok, itu kali pertama tengok. Ustaz potong depan, potong belakang, belah macam kita makan ni, ulam, lemak sedap. Saya kata cakap tu dah sedap dah, makan belum tahu kan.
Itu sifat. Dia cakap Melayu, dia makan cara Melayu, dia berpakaian cara nama dia orang Melayu. Bila muttaqin dia kata Osman apa dia? Dia kata apa? Antara alamat orang tu nak masuk dalam grup muttaqin. Pertama pada kata awaluha, awal-awal sekali. Ini paling penting kan. Ini kita kena tengok diri kita. Alla yujallisu illa man yuslihu din ma'a. Ini betul. Orang yang nak bertakwa, nak kembali balik dapat obor yang pertama pada dia tidak akan bersama. Kamu tak akan jumpa dia kecuali di majlis di mana agamanya selamat. Agama itu selamat. Dia hanya akan hadir di mana? Di mana agama terjaga. Dapat tegakkan agama, dapat bela agama, kamu akan dapat dia kat situ. Jadi kalau kita idea kita hari ni, kita hadir majlis mana? Majlis tegakkan agama, majlis bela agama, majlis tingkatkan kemampuan untuk taat kepada Allah. Di situkah kita? Yang itu kita kena tanya. Sebab kita mati ni bukan jauh kan? Kita mati ni bukan jauh. Anda boleh pergi lepas tahun tak ceramah kan? Pergi surau, Ustaz ingat tak sahabat itu? Meninggal dah. Sahabat itu meninggal. Banyak meninggal. Kehilangan sahabat masa setahun tu kan? Bukan sikit rupanya. Setiap surau kisahkan apa? 2-3 orang, 3-4 orang meninggal sahabat-sahabat. Yang kita tak tahu macam mana kan? Sakit? Covid. Ada yang tidak. Tapi nak ceritanya, nampak muda lagi kan? Di tengah-tengah begitu mana? Sebab itulah tolong jaga. Osman kata, kalau kamu nak tahu kamu sedang berjalan di atas hidup takwa, yang pertama kamu duduk mana? Kamu hadir kat mana? Majlis mana kamu pergi? Itu akan mencorakkan sama ada kita disedar dalam muttaqin ataupun tidak. Jadi tolong cari majlis yang menyebabkan agama kamu terjaga dan kamu pun menjaga agama. Itu pertama. Yang kedua kata Osman, wa yughlibu farja wal lisan. Dia menjaga faraj dan lisan. Faraj apa dia? Gambaran hawa nafsu. Okay. Tuan-tuan saya terkejut nak kajian bangun kan? Oh, terkejut. Kalau berlaku ni tak tahu apa dia kan? Bayangkan sekarang ni kata kajian yang saya baca semalam. 63% anak-anak belasan tahun terlibat dengan filem-filem pornografi. Tuan-tuan, filem ni besar pengaruh kepada apa tadi mereka sedang dalam nafsu yang membuak-buak. Betul, saya sama dengan seorang doktor, dia kata apa? Hampir tak ada malam yang mereka tak menerima kelahiran anak luar nikah. Itu di satu hospital bang. Tak gerun ke? Batu Quran sebut apa dia? Bukan zina tu, tapi taqrab. Jangan kamu hampiri zina. Tapi kita itu yang kita buat kan. Buat program itu, buat mari sini. Hingga berlakunya pertemuan antara dua jenis jantina. Yang ketiga Pak Muhammad, tolong jaga lisan. Jangan bercakap ikut sedap. Kita ni bercakap, kena apa? Apa kata Nabi? Falyaqul khaira aw liyasmut. Kalau kamu ada benda baik nak cakap, cakap. Kalau tidak, diam. Itu pilihan dia. Sebab setiap bukti apa dia? Ada hadiah dia. Ada hadiah dia apa? Ada pahala atau dosa. Walaupun kita di masjid kan. Masuk kat pintu, bertembung. Yang kau tu dah pasal, jadi dah. Dah jadi dah kan? Jadi dah. Dan kadang berlaku benda-benda begitu kan. Lisan. Cakap pasal dunia, pasal agama. Jangan pakai cakap je. Silap-silap kita pindah camp kan? Pindah camp. Cakap ni memang kita pindah camp. Kemudian kata Osman, untuk saya kongsikan tentang hari ni apa dia? Wa iza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabal. Bila kamu dapat sesuatu daripada bahagian dunia ni, habuan dunia ni, jangan anggap dia sebagai habuan ni dia baru sampai. Ni dia baru sampai. It's my time. Jangan. Bila kamu dapat habuan dunia, tak kira harta ke dia, pangkat ke kebesaran, bila kamu dapat, jangan anggap itu satu habuan. Pulang untuk menempah kekayaan, keterkenalan dan sebagainya. Tapi apa kata Rahman? Yarahu wabala. Lihatlah dia sebagai ujian daripada Allah. Dapat pangkat.
Allah kata dalam Quran, sesiapa yang akan beri kedudukan di muka bumi, ingat, itu bukan kehebatan, itu amanah. Jadi jaga. Sebalik kata Uthman apa dia? Sebalik pula kata Uthman, wa iza asabahu syai'un qalilun min ad-din aitan zalik. Bila kamu dapat pulang pula buat kebaikan untuk agama, walaupun kecil, rebut. Kecil aja kan? Apa dia? Kecil aja. Datang awal, pasang kipas. Besar kerja ni. Tapi itu kerja agama. Bila kamu dapat peluang tu, kata Osman, jangan lepas. Itu peluang hebat. Muslimin jangan sekalian, kadang-kadang kita nak bab agama dah lah, itu nak bising, bukan apa sangat pun tak. Ada seorang rakan kami meninggal masa ini, Covid meninggal dia. Syahrudin nama dia. Dia di pejabat senior manager. Di surau tu, siap. Cuci longkang, cuci tandas. Dia kata apa? Di sana, action. Di sini, buang. Senior manager kan, sana kadang-kadang ter-action dia kata, di sini terbuang. Dia buangkan di situ, dia kata, ya Allah, ini sebenarnya aku ni masih hina ya Allah kan. Tak banyak mana amal aku ya Allah, takut entah di sana tu ya Allah gelumang dosa pun tak tahu, walaupun dia cukup baik orang, moga Allah merahmati. Jadi muslim-muslimat sekalian, mari sama-sama kita usahakan untuk meninggalkan kegelapan cinta dunia ini dan kembali kepada cahaya dia apa? Ketakwaan. Itulah obor yang kita bawa dari dunia sampai ke dalam barzah, sampai ke hadapan Allah SWT. Itu modal kita untuk menempah tiket masuk ke syurga Allah.